Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton-penonton yang ada di sini. So, Alhamdulillah, kita mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So terima kasih kepada yang menonton pada malam ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan maaf kerana sedikit lewat untuk live pada malam ini. Satunya atas kesibukan kerja dan juga call. Sorry. Kita abaikan. So atas kesibukan kerja dan juga sedikit teknikal yang saya perlu selesaikan sebelum kita live pada malam ini. So Alhamdulillah berjaya juga live walaupun sedikit lewat daripada yang kita rancang. So insyaAllah pada malam ini saya nak sambung sedikit perkongsian tentang berniaga. Kalau tuan-tuan, puan-puan dah pernah mengikuti perkongsian saya sebelum ini, dalam perkongsian pertama di mana saya berkongsi tentang bagaimana saya berniaga, dan dalam perkongsian yang kedua saya berkongsi tentang apakah jenis-jenis 10 jenis perniagaan yang mudah untuk kita mulakan, dan bisnes ni saya dah buat pun lah kiranya benda yang saya kongsikan tu. So hari ni saya nak sambung lah perkongsian, so ada flow lah supaya boleh relate kan. Kalau tengok live yang lain, dia perkongsian tentang keluarga harmoni, perkongsian tentang diet, kemudian tips-tips yang dan sebagainya. So saya lebih fokus pada perkongsian bisnes, dan mana tips-tips yang mungkin saya kongsikan hari ini mungkin sesuai untuk mereka yang ingin mula berniaga, terutama jika mereka ingin gunakan platform WhatsApp untuk perniagaan mereka. Okay? So Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Inaliza Normalis. Inaliza kata tak clear gambar. Macam mana ya? Sebab kalau kat sini saya tengok Alhamdulillah clear lah. Okay. Mungkin Inaliza boleh tengok data kot. Mungkin your data tak berapa coverage tak berapa elok. Okay. Oh dah okey. Okay, Alhamdulillah. Okay. Right. So dalam kita bisnes antara yang biasa kita buat adalah kita buat perkongsian ataupun kita mula mengiklan lah. So dalam Facebook contohnya, tips-tips yang biasa orang atau guru bisnes kongsi adalah supaya kita buat 80-20 lah. Maksudnya 80 tu perkongsian yang biasa, yang untuk memberi manfaat lah pada orang ramai. Kemudian 20% untuk kita really hard sell lah ataupun mula menjual lah. Sebagai contoh, kalau 8 perkongsian yang kita buat di laman Facebook kita adalah perkongsian yang berkaitan dengan yang memberi manfaat. Contohnya macam kalau di Mayun, kita ada perkongsian tentang bisnes, kita ada perkongsian tentang cara hidup, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Itu boleh dikatakan adalah perkongsian yang 80% lah. 20% tu adalah lebih kepada apa yang kita nak jual. Okay, so bila orang masuk ke page kita, dia tak adalah asyik menjual dan terus menjual. Dia ada perkongsian. Okay, so itu yang kalau tuan-tuan, puan-puan lihat di Mayun punya page, memang kita buat sebegitu. Okay. Apa yang saya cuba sampaikan di sini, selamat malam Jasidah, selamat malam.
hari ini apa yang saya ingin berkongsi adalah macam mana kita nak membuat copywriting yang biasa, yang efektif lah untuk hard selling, bukan untuk perkongsian yang membina ataupun perkongsian yang digunakan memberi manfaat pada orang ramai. Okay, so saya nak jelas di sini sebelum saya mulakan formula copywriting tu. Ini adalah contoh yang boleh kita buat atau kita gunakan formula ni supaya bila kita share dalam WhatsApp tu, orang akan nampak dan mungkin insyaAllah pick up lah dia punya apa yang kita cuba jual. Okay, so itu yang akan kita kongsikan pada hari ni. Okay, so formula copywriting ni kalau kita lihat sebenarnya ada macam-macam cara. Ini adalah contoh lah. Okay, so contoh satu okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok saya tak sempat nak cari Mayun punya posting. Ini adalah salah satu posting dalam salah satu daripada WhatsApp group yang saya masuk. Okay, so contoh satu tengok bantal scientific Contiago. Okay, bantal ini memberikan kedudukan anatomi yang elok untuk melindungi kepala, tengkuk, tulang belakang, memperbaiki postur dan sebagainya. Sokong kontak ergonomi, khasnya membantu dan sebagainya. Okay, ini semua penting untuk mengelakkan tidur, menarikkan, berminat. Okay, so kat sini kalau kita tengok kita akan nampak bahawa sebagai contoh di sebelah atas ni ini adalah yang dinamakan title ataupun dia punya bahasa Malaysianya apalah tadi saya dah buat dah terlupa pula di sini, tajuk. Okay, yang ini adalah dinamakan tajuk. Okay, so tajuk ini seeloknya adalah berkenaan dengan apa yang kita jual tapi dalam bentuk yang lebih mudah. Okay, kalau boleh tajuk ni termasuk, kalau saya suggest termasuk harga lah. Okay, so sebagai contoh satu ini dia dah ada tajuk. Okay, bagus, alhamdulillah. Kemudian dia kata yang ini semua adalah penyelesaian. Okay, ini adalah penyelesaian. Okay, kita tengok bantal ini membantu kedudukan anatomi untuk kepala, sokongan kepada kontur ergonomi. So ini bagi untuk copywriting ini adalah penyelesaian. Okay, so sepanjang-panjang ni adalah penyelesaian dan yang terakhirnya kat sini berminat. So ini adalah yang kita katakan call to action. Okay, so dalam contoh yang ni yang boleh kita lihat adalah tajuk, kemudian penyelesaian dan call to action. Okay, so itu contoh pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Maaflah kalau tak berapa nampak. Okay, saya cuba besarkan sikit kalau boleh. Kat mana saya nak besarkan? Sini. So kita bagi 125%. Okay, untuk contoh yang kedua ni, sakit lutut, lenguh badan dan lain-lain penyakit. Kita sebagai anak mesti ada parents tak sihat, okay, dan sebagainya. Kolosium. Okay, so kalau kita tengok kat sini, yang atas ni, okay, yang sebelah atas ni adalah masalah. Okay, so dua yang ini adalah masalah. Dia cuba menyatakan apa permasalahan dalam produk ataupun dalam yang dia cuba selesaikan lah. Kemudian kolosium ini campuran susu. Ini maklumat lah. Okay, dia tidak sangat ini sekadar maklumat lah. Tak juga sebagai penyelesaian. Ini hanya sebagai maklumat. Okay, so dia kata kolosium campuran skim ni dan susu bertindak dengan dua cara sebagai suplemen dan sebagainya. So dia bagi tahu ini adalah maklumat dan juga maklumat je lah. Dia tak memberi impact dari segi penyelesaian sangat. Okay, so dia ada masalah tapi penyelesaian dia tak betul-betul fokuskan untuk menyelesaikan masalah. Okay, dan harga.
Apa yang tak ada kat sini mungkin apa yang kita katakan call to action. Apa yang perlu dibuat. Okay, kalau nak ni kita kenalah WhatsApp contoh kan, ataupun pergi ke page dan sebagainya. Okay, so ini adalah contoh kedua iklan yang boleh kita lihat lah. Okay, dan seterusnya contoh ketiga. Okay, kalau kita tengok sini, tak sangka anak cepat menghafal huwaiyah dengan cara ini. Okay, so ini adalah tajuk. Okay, so bagus, dah ada tajuk. Nak anak seronok belajar mengaji, ini dia cuba memberi masalah. Okay, ataupun dia nak menyatakan antara masalah adalah orang mengaji, dia lah tak seronok. So dia nak highlight, kalau boleh benda yang ni kita boldkan lah. Kalau dalam copywriting kita lah, kalau kita buat, seeloknya kita boldkan, kita highlightkan seronok. Okay, mungkin sebelum ni kanak-kanak tak hafal tu sebab dia tak minat ataupun dia tak seronok. Okay, so dia kata tajuk dia, teringin nak anak hafal bacaan surah pendek, lepas tu orang lain dah lancar bacaan. Okay, dia menyatakan masalah. Okay, dan juga dia cuba memperbesarkan masalah. Okay, dan juga dia kata ni, tunggu dulu, jangan putus asa, ramai lagi yang senasib. Ibu-ibu mesti tak percaya ni. Anak-anak boleh kuasai kemahiran. So dia dah, ini masalah. Okay, dia dah bagi tahu masalah dia. Dan juga dalam masa yang sama ni dia telah memperbesarkan masalah. Okay. Ibu-ibu ini mesti tak percaya ni. Anak-anak boleh kuasai kemahiran membaca dengan sangat simple. So dia cuba menyatakan sebenarnya perbesarkan masalah tu sebenarnya ada cara yang lebih berkesan. Okay, so dia kata kat sini, tada, ini promo combo belajar cepat mengaji. Okay, so yang ini adalah penyelesaian. Okay, so belajar mengaji dengan Flipkart, Iqra, buku Superb, Hufaz dan sebagainya. Okay, dapatkan sekarang. Ini call to action. Okay, so dalam tiga-tiga ni, mana satukah iklan yang terbaik? Okay. Contoh satu tadi, okay. Contoh dua atau contoh tiga. Okay. So pada pandangan saya, contoh yang ketiga adalah lebih baik daripada yang dua yang sebelumnya. Okay. So kenapa saya berkata begitu? Okay. Kalau kita lihat pada teorinya, okay, boleh tuan-tuan boleh buka lah website ni lah, buffer.com/resources/copywriting formulas. Dia ada banyak cara untuk tulis copywriting, dan kalau tengok dalam dia punya formula-formula tu, ada satu, nombor 2 lah. Dia kata cara copywriting ni salah satu cara lah untuk copywriting, tulis problem, agitate dan solve. Maksudnya tulis masalah, perbesarkan masalah dan cuba selesaikan masalah. So bila orang baca dalam kita punya hard selling copywriting tu, orang nak tengok, okay, apakah masalah? Dia relate tak dengan masalah saya? Lepas tu dia baca, masalah ni besar ni. Contoh macam tadi kan dia nak jual minyak untuk selesaikan masalah lutut untuk ibu bapa kan. Okay, so kita kata masalah dia adalah lutut sakit kan. Lepas tu diperbesarkan lagi dengan kata, susah nak sembahyang, kemudian nak jalan jauh pun malas. So benda-benda tu dia cuba perbesarkan masalah. So apa cara dia adalah dia kena selesaikan. Okay, dia solve the problem. Apakah caranya? So dia bagi produk yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah lutut bermasalah tadi. Okay. So seterusnya dia ada call to action lah. Okay, so hari ini mungkin yang saya boleh kongsikan adalah cara copywriting berdasarkan problem, agitate and solve. Okay, so benda ni boleh digunakan untuk kita punya copywriting kita lah. Okay, so caranya sebenarnya ada satu lagi step dia. Kita kena bagikan tajuk. Okay, kemudian kita kenal pasti masalah. Okay, seterusnya perbesarkan masalah itu, selesaikan masalah dan apa yang perlu dia buat. Okay, so kalau benda ni ada cukup, insyaAllah orang baca, kalau kita ada gambar, itu akan membantu orang untuk tengok gambar tu dulu, kemudian dia akan baca detail. Okay,
So kalau kita tengok cara orang tengok WhatsApp lah kan. So dia biasa dia akan scroll. Sekarang ni orang social media ni dia memang dia lebih pada kalau dia tengok benda tu dari segi mata tu cantik, so dia akan berhenti sekejap. Okay. So kita punya level ni adalah kalau boleh kita buat ada gambar atau image yang boleh dia panggil catchy lah. Orang boleh bila tengok seronok, dia suka, ataupun dia nampak benda tu kiranya gambar tu memang menarik lah. So dia berhenti. So bila dia berhenti, dia akan baca copywriting kita. Okay. So itu kita punya adalah second level lah. Yang pertama sebenarnya kita kena bagi image yang cantik lah kan, ataupun video dan sebagainya. Okay. So dalam copywriting tu kena ada satu dia punya tajuk. Okay. Kalau boleh tajuk tu kita dah tulis apa benda yang kita jual, kemudian menyelesaikan contoh ya, ubat ini untuk menyelesaikan masalah lutut berharga RM30 contoh. Okay. So itu title. So bila orang baca, mungkin dia tak nak baca dulu yang ke bawah, dia baca title dulu. So kita cuba catch orang tu dengan bagi title yang padat dan juga lengkap lah. Okay. So seterusnya dia akan baca. Okay, apa masalah dia? Okay, masalah dia ibu bapa ni ada masalah lutut dan nak pergi doktor mungkin mahal. Okay. Dan benda ni dah berlaku banyak kali. So dia besar-besarkan lagi, kata nak solat pun susah, nak makan pun susah, lepas tu nak ajak berjalan lagilah susah. So dia perbesarkan masalah. So apa yang boleh dibuat adalah seterusnya dia akan baca, selesaikan masalah itu menggunakan produk sekian-sekian. Okay. Apa yang dia perlu buat, mungkin kalau orang jual produk terus, mungkin kita kata terus WhatsApp kepada orang ni. Okay. So bagi number. Ataupun call to action, mungkin boleh pergi ke website. Itu satu lagi call to action lah. Call to action lain adalah mungkin dia kata boleh contohnya terus pergi ke landing page ni untuk maklumat lanjut. Okay. So itu call to action, apa yang kita nak pelanggan kita buat. Okay. So daripada situ saya ambil yang contoh nombor 3 tadi. Okay. So kita, kalau kita lihat, okay, yang pertamanya kita ada tajuk. Okay. Tak sangka anak cepat mengenal huruf ya. So ni tajuk dengan cara ini. Kalau boleh yang saya cadangkan adalah untuk title ni seeloknya kita boldkan, kemudian kita masukkan terus kita punya flip card. Okay. Flip card untuk anak-anak cepat membaca, harga RM berapa kat sini? RM30 ke contoh. Okay. So kat situ bila orang baca, macam menarik. So dia nak baca seterusnya. So bila seterusnya dia baca, okay, kita bagikan masalah dia. Anak tak seronok nak baca, okay, sebab mungkin tak ada cara yang baik untuk menghafal, ataupun mungkin dia tak seronok sebab tak ada buku yang sesuai. Okay, so kita kata itu adalah masalahnya. Kemudian kita cuba memperbesar-besarkan masalah. Okay, dah ramai ni orang yang boleh. Kenapa anak anda tak boleh? Sebab bila buat macam tu, okay, ibu bapa ni akan rasa, cepat-cepat ni kena selesaikan cepat masalah ni. Okay, so dia lebih pada cuba memperbesar-besarkan masalah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah penyelesaiannya? So kita bagilah, okay, yang ini kita ada flip card, dalam flip card tu ada ni dan sebagainya. Dan kalau nak masuk apa kita punya promotion pun bolehlah. So solving dia adalah ni, dan juga apakah kita punya kita punya promotion lah. Okay, beli 1 dapat 2 ke, beli 3 dapat 7 dan sebagainya lah. Okay, so kita cuba selesaikan masalah mereka di sini. Dan last sekali, okay, adalah dipanggil call to action lah. Macam mana, apa perlu dibuat, dapatkan sekarang. Klik di sini untuk mendapatkan produk. So orang tahu apa nak buat. So dengan cara ini, okay, bila orang baca kita punya copywriting, okay, orang akan dia akan lebih jelas lah apa benda yang cuba kita sampaikan, apa produk yang kita cuba jual.
seeloknya lah bagi saya, elok terus letak harga lah. Memang ada setengah penjual dia tak mau letak harga atas sebab-sebab tertentu lah. Contoh macam mungkin harga dia akan berubah dari masa ke semasa, ataupun mungkin dia nak orang tu memang bertanya pada dia dulu, baru dia nak bagi harga dan sebagainya. Ada macam-macam sebab lah. Itu bergantung pada strategi. Okay? Cuma yang ini bagi saya bagi contoh adalah jika kita nak terus doing hard sell dan kita nak terus menjual supaya orang terus beli daripada sini lah. So daripada sini dia boleh tengok title kita, dia boleh tengok apa masalah yang cuba kita ketengahkan. Dia dah tengok juga kalau masalah ini kalau berterusan benda ni akan diperbesar-besarkan. Kemudian apakah kita punya solution dan promosi, dan akhir sekali dapatkan sekarang call to action ni pun boleh juga kita masukkan promosi lah, sama ada soft ataupun dalam call to action. Dapatkan sekarang, beli 3 dapat 1. So siapa yang perlu dihubungi atau pergi ke website mana. Okay, so itu adalah contoh yang boleh saya kongsikan pada malam ni. Cara untuk copywriting dalam hard selling lah. Okay, so selain daripada itu, okay, mungkin kalau saya boleh kongsikanlah sedikit daripada prinsip-prinsip lah mobile marketing. Contohnya dalam WhatsApp, bila kita hendak berkongsi produk kita, yang nombor satunya tak boleh nak spam lah. Maksudnya dalam grup surau, biasanya orang buat lah, kadang-kadang kita pun buat lah, bukan nak cakap orang lah, kita pun buat, tapi sebenarnya kita sedar benda tu tak elok, sebab grup tu grup surau atau grup tu grup taman. Okay? Dalam masa sama, bila kita tak spam tu, kita sebenarnya nak jaga branding lah, personal branding kita. Orang kata dia ni tak tahu langsung prinsip. So kalau boleh kita jaga, jangan kita spam lah grup-grup yang bukan berkaitan dengan jualan lah. Okay? So kalau boleh lebih bagi pada perkongsian. Okay? Dan bina long term relationship. Okay? Kalau kita nak buat jenis macam hantar lepas tu kita tinggal, itu boleh lah, kita read, hit and run. Banyak juga orang yang buat begini. Okay? Tapi untuk jangka masa yang panjang, kalau dalam grup tu janganlah kita spam, janganlah kita buat suka hatilah, ikut undang-undang yang dalam grup lah. Kadang-kadang ada dalam certain grup tu, dia kata, okay, hari lain tak boleh iklan, hari Isnin saja. Itu pun selepas pukul 10 malam. So boleh juga. So kalau kita admin group, mungkin kita boleh set rules macam itu supaya kita bagi peluang pada peniaga-peniaga untuk berniaga jugalah. Okay? Sebab kalau kita buat grup lain, mungkin tak semua orang masuk. Padahal penjual ni masuk grup tu, sebab grup tu dah ramai, mungkin dah mencecah 255. So dia nak orang yang dalam grup tu tahu. So kalau kita pecahkan grup tu, contoh dalam grup surau saya macam kata, siapa nak iklan dia pergi ke grup iklan surau. Tapi tak semua orang. So itu masalah lah. Tapi kita sendiri kena jaga prinsip kita lah sebagai peniaga. Yang keduanya, kita boleh gunakan daripada grup-grup ni, sebenarnya kita boleh ambil nombor mereka, sebab dalam grup tu ada nombor kan. Ada 255, kita simpan semua dan sebenarnya kita boleh blast, tapi secara individual, jangan dalam grup. Okay? So apa yang boleh dibuat, kita ambil nombor ni, kita boleh buat broadcast list. Okay? So kita punya founder Mayun, dia salah satu daripada dia punya strategi adalah untuk kita gunakan broadcast list. Macam mana nak dapat broadcast list? Salah satu macam ni lah sebenarnya. Daripada grup tu, kita ambil semua nombor kontak dalam grup tu, okay, kita save. Kita buat relationship dengan orang-orang dalam grup tu, dan mungkin daripada situ kita boleh gunakan untuk kita broadcast apa iklan kita. Okay? Itu strateginya lah. Yang ketiga, give and receive. Maksudnya kita kena terima jugalah, jangan kita asyik nak bagi saja. So kita kena juga menerima. Kalau dalam grup taman ke surau ke, okay,
kita kena bagi jugalah, jangan asyik nak terima orang punya tu je. So kita buat juga perkongsian kita. Okay. Yang nombor 4, use a sales script. Tu copywriting tu lah yang saya kongsikan tadi. So how to do copywriting and how to close sale. Copywriting tu satu cara yang berbeza. How to close sale adalah satu cara yang lain lah. Okay. Copywriting ni mungkin kita kata beli ni sebab masalah ni macam ni. Tapi close sale ni dia lebih macam mana kita nak convincekan orang tu supaya dia convert daripada untuk dia belilah. Okay. So dia adalah seni yang sedikit berbeza lah. Nombor 5 dalam mobile marketing yang penting adalah fast response. Okay. Ada satu contoh saya pernah dengar lah perkongsian seseorang ni, dia mengatakan dia pernah menerima mesej daripada seseorang ni pada pukul 3 pagi dan dia tak respon lah sebab pukul 3 pagi ataupun sebenarnya dia tidur lagi lah. So bila dia bangun pukul 6 pagi untuk sembahyang subuh, dia baru baca mesej, orang tu bertanya tentang produk ataupun training lah sebenarnya. Lepas tu mesej yang seterusnya dia kata, maaf lah saya tak jadi nak join training tuan sebab tuan tak respon pada saya. Padahal dia bertanya pada waktu yang tidak sesuai. Okay, so tapi apa yang cuba saya sampaikan kat sini adalah supaya kita cepatlah bila kita dapat mesej tu, kalau boleh kalau kita tak ada buat benda lain, terus beri jawapan lah pada persoalan yang diterima. Okay, so orang akan hargai kita lah benda tu. Diversified traffic sources, use other social media and take it to WhatsApp. Okay. Kat sini maksudnya kita ada pelbagai social media, kalau boleh kita gunakan, dia panggil cross posting lah. Juga boleh kita ke WhatsApp, ke Telegram, boleh ke Facebook, boleh ke Instagram dan sebagainya. Okay. So mungkin kita kata okay, dia punya copywriting kita, so apa-apa pergi ke WhatsApp. So kita boleh tarik semua bakal pelanggan daripada media-media lain ke WhatsApp kita. Okay. Tip yang ketujuh, boleh juga guna third party WhatsApp blast. Okay. Ada je third party WhatsApp blast yang boleh kita gunakan. Ada yang semurah, saya rasa ada yang murah, yang paling saya pernah jumpa dalam 299 lah. Okay. So kita boleh install dan kita boleh setting, okay, dalam WhatsApp blast tu supaya dia tak nampak macam spam. Sebabnya dia boleh control lah. Okay. Boleh control masa untuk dia send message tu, sebab dia akan boleh control, contohnya bila kita typing kan, kita nampak macam slow motion kan, orang kata kita sedang typing. So dia boleh control benda tu supaya dia tak nampak macam robot lah. Dia nampak, orang akan nampak dia tengah typing, kemudian send, lepas tu typing lagi, padahal benda tu dah automate dalam WhatsApp Blast. Okay, so boleh gunakan third party WhatsApp Blast. Kemudian yang penting sebenarnya analytics lah. Boleh gunakan dalam WhatsApp, kita boleh cari jugalah external third party analytics dalam WhatsApp sendiri. Mungkin kita tak boleh tahulah berapa orang yang baca, berapa orang yang dah klik, berapa orang yang pergi ke website kita berdasarkan ataupun klik pada link yang kita bagi tu. So benda tu kita boleh gunakan third party analytics lah. Kemudian secara berterusan lah, kita kena kerja marketing ni, kena kerja berterusan. Pernahkah tuan-tuan dan puan-puan tengok KFC dan McDonald berhenti buat marketing? Tidak kan? Padahal mereka sebenarnya dah besar dan orang dah kenal, tapi mereka still buat marketing. Tuan-tuan masih boleh tengok dia punya iklan di TV, di radio dan papan tanda dan sebagainya. Sebab marketing tu tak boleh berhenti, sebab orang takkan tahu kita kalau kita tak secara berterusan buat marketing. So kena bekerja secara konsisten. Okay? So kalau tuan-tuan dah decide nak jual produk daging salai, okay, so secara konsisten tuan-puan kena tambah ilmu dan juga dalam masa yang sama kena bekerja keras secara konsisten, promote, okay, buat cara-cara yang baik, fahami macam mana cara untuk buat marketing dan
bekerja secara konsisten. Okay. So itulah 9 tips yang boleh saya kongsikan tadi. Yang pertama tadi, jangan spam. Yang kedua tadi, gunakan grup tu, dapatkan kontak dan juga seterusnya kita cuba save lah individu punya kontak. Kita kena bagi dan juga kita kena terima dalam WhatsApp group. Jangan asyik nak terima je, kadang-kadang kita kena share lah. Okay. Kemudian kena ada sales script, copywriting, kena fast respond, kemudian kena perbagaikan ataupun dipanggil cross posting. Okay. Kemudian kita boleh gunakan third party blast, okay. Dan juga boleh gunakan third party analytics, okay. Dan seterusnya kena kerja berterusan. Okay. So itulah sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini. Jika ada sebarang persoalan, mungkin saya boleh jawab soalan, beberapa persoalan lah. Okay, so kat sini, selamat malam, Manjung clear, kata Hilmi. Assalamualaikum Hilmi. Perkongsian ilmu yang baik, I like fast action. Okay, Niza Sufian ni jiran I like fast action. Okay. Kemudian good sharing. Okay, so ada persoalan ataupun kalau nak berkongsi sama lah, saya bukanlah pandai sangat buat benda ni. Saya just nak berkongsi lah apa yang saya ada sedikit ni, so saya nak berkongsi. Okay. Okay, kalau tak ada, saya rasa setakat itu sajalah untuk perkongsian saya pada malam ini. Saya harap apa yang baik boleh kita gunakan lah. Manakala kalau ada benda yang salah, mohon tegur dan saya cuba perbaiki apa yang saya telah berbuat kesilapan. So kita akhiri dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.